Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cikgu akan teruskan. Mudah-mudahan kita tak habis lambat. Sebab kena tidur awal. Uh, apa pun kita perlukan tenaga untuk menjawab soalan esok. Kalau tak cukup tidur nanti, takut cintong. Okey, baik. Kita tengok bab 1, mikroorganisma. Malam ni full swing Form 5 punya topik. Okay, jom kita tengok apa itu mikroorganisma. Mikroorganisma ialah organisma seni yang kita tak nampak dengan mata kasar. Tu kita panggil mikroorganisma. Kalau orang macam cikgu ni, orang macam Adam Nizam tu ke, orang macam Nabilah tu ke, benda yang nampak dengan mata kasar kita tak panggil mikroorganisma. Mikroorganisma ni hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop. Okey. Cikgu recall semula apa itu floral normal. Floral normal ni mikroorganisma baik yang ada dekat badan kita ni. Dia tak menyebabkan penyakit. Contohnya dia berada di salu kencing, uretra. Dia juga berada di kulit. Ni kulit. Dia berada di usus besar. Dia juga usus kecil. Dia berada di usus kecil. Dan dia juga ada di atas salur pernafasan dekat hidung kita ni, rongga hidung kita ni. Nama dia adalah floral normal. Okey, tapi kalau kamu buat swab test, ada positif double line itu bukan floral normal. Itu benda jahat yang duduk di situ. Ya. Okey, sampai situ boleh. Floral normal, benda yang baik kan. Okey, lepas itu kita kena kenal mikroorganisma. Ada 5 kumpulan. Cikgu recall semula. Ada kulat ataupun fungi, alga, protozoa, bakteria, virus. Virus, bakteria, protozoa, alga, fungi. Cikgu pergi sepintas lalu fungi ataupun kulat. Muka duduk atas roti berkulat lah, roti yang dah expired. Yeast ni yang kita buat untuk kita guna untuk buat roti. Okey, ini muka. Kalau di bawah mikroskop kita boleh tengok rupa dia macam ini. Okey, ni dalam bawah mikroskop ini rupa yeast. Okey, baik. Cikgu tak cerita sangatlah. Cikgu cerita cara yeast membiak. Kalau kamu nampak gambar ni, ini kita panggil pertunasan. Ini gambar pertunasan. Kalau kamu nampak gambar ni, ini gambar pembentukan spora. Tolong kenal gambar. Biasanya kalau kertas satu, dia bagi gambar, lepas tu dia tanya. Antara berikut yang manakah cara pembiakan bagi mikroorganisma tersebut? Kalau dia keluar gambar ni, ingat ni gambar pertunasan. Ini gambar yang ada meletup ni. Pembentukan spora. Kalau nampak gambar macam ni. Gambar macam ada jambatan, itu nama dia konjugasi. Okey, itu kulat ataupun fungi. Sekarang kita pergi alga pula. Okey, alga ada beberapa jenis lah. Satu alga laut, yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar adalah Spirogyra dan Chlamydomonas. Spirogyra dan Chlamydomonas. Ni gambar Chlamydomonas. Ini gambar Spirogyra. Ini haiwan. Ini tumbuhan hijau yang kita tak nampak dengan mata kasar. Dia ada klorofil. Alga ada klorofil. Okey. Bila dia ada klorofil, makanya dia akan menjalankan fotosintesis. Alright. Lagi apa nak cerita? Cikgu tak cerita detail lah. Okey, protozoa. Protozoa ni sejenis sebenarnya haiwan lah. Haiwan yang kita tak nampak dengan mata kasar. Protozoa tak payah dibela-bela. Tak elok dibela. Walaupun dia sejenis, cikgu rasa dia haiwan lah. Tak payah nak dibela lah. Okey, kalau bentuk macam tapak kasut ni nama dia paramecium. Kalau bentuk macam ni, macam telur gitu. Telur ke? Telur mata kerbau ke? Ni nama dia ameba. Ini ameba. Ini bentuk tapak kaki paramecium. Okey. Ini cara dia makan.
Dia macam ada kaki. Kaki dia tangkap makanan ni. Kaki dia ni. Dia macam kaki lah. So, this Subot. Pseudopodium. Sebab tak selalu menyebut kan. Jadi pseudopodium. Dia macam kaki palsu. Ya, buku teks form 5. Dia macam kaki palsu, tangkap makanan lalu dia pun makan. Ni cara dia makan. Pakai kaki palsu. Kita tak payahlah sampai nak pakai kaki kan. Kita pakai tangan sudahlah. Nama prosesnya adalah fagositosis. Okey. Ini cara pembiakan dia. Dia ada cara pembiakan dia ada berapa? Ada 2 cara. Ada 2 cara. Yang pertama ni nampak? Belahan dia 2. Daripada satu induk terbelah jadi 2. Daripada satu induk terbelah jadi 2. Ini nama dia belahan dia 2. Boleh recall semula? Semula tak kalau cikgu cakap pertunasan? Boleh ingat tak? Gambar dia. Gambar bertunas-bertunas. Kalau gambar belahan dia 2 boleh bezakan tak? Daripada satu terbelah jadi 2. Dan satu lagi adalah konjugasi. Konjugasi. Suntik menyuntik. Suntik menyuntik. Lalu terhasillah 4 sel anak daripada suntikan berbisa itu. Ini pembiakan seks bagi paramecium lah, protozoa. Okey, seterusnya bakteria. Bakteria kita boleh lihat melalui mikroskop cahaya kuasa tinggi. Okey, dia ada bentuk bulat-bulat, nama dia coccus. Dia ada bentuk spirilium. Spirilium bentuk spring. Dia ada bentuk rod panjang-panjang macam tu, macam nasi biryani. Ni bacillus. Dan dia ada ekor ni bentuk vibrio. Okey, lagi. Nampak? Daripada satu terbelah kepada 2. Cuba ingat semula apa nama proses pembiakan dia? Belahan dia 2. Kalau suntik-suntik ni, ada jambatan. Ini nama dia konjugasi. Kena kenal cara pembiakan. Okey. Virus. Ini paling bahaya sekali. Ini paling bahaya sekali. Virus ni merupakan mikroorganisma paling seni. Seni ni maksudnya bukannya pandai melukis. Paling seni ni maksudnya paling halus dan dia sangat bahaya. Dia hanya boleh dilihat melalui mikroskop elektron. Kalau bakteria tadi mikroskop cahaya saja. Kalau virus ni nampak open. Tak ada kat lab kita ni. Ni mikroskop elektron. Dia banyak bentuk dan bentuk dia semua macam apa yang moden lah kita panggil moden. Ini virus influenza. Ni yang mengganggu aku sekarang ni lah bentuknya. Tapi bentuk dia macam tu pasti dia ada macam gitu yang mengganggu aku sekarang ni virus influenza. Mosaic. Bentuk mosaic, bentuk adenovirus, bentuk bacteriophage. Gabungan helix dan polyhedral. Kena hafal ke cikgu? Tak payahlah. Tak payah hafal nama tapi hafal bentuk gambar. Kalau nampak gambar macam nampak gambar je, dah kenal ini adalah virus. Dan sekarang ni cikgu rasa sangat familiar. Virus dia ada DNA, protein, DNA. Virus sangat glamour sejak ada COVID ni lah. Okey, tengok cara dia membiak. Dia tak membiak atas kertas, dia tak membiak atas meja, atas telefon bimbit. Tapi dia membiak atas benda hidup. Apa-apa benda hidup? Haiwan, tumbuhan, cikgu, engkau, benda hidup. Bakteria pun benda hidup. Nampak? Bakteria pun dia nak kacau. Jadi dia akan melekat pada bakteria. Lepas tu dia suntik pula, dia masukkan DNA dia. Sedap-sedap masuk DNA dia dalam badan orang, dalam badan bakteria. Lepas itu dia ambil alih pula. Dia mengambil alih kawalan sel bakteria. Jadi bakteria dah tak dapat mengawal diri dia dah. Ibaratnya macam itulah. Jadi dah beranak, dah jadi 4 ekor. Jadi bila dia dah jadi virus, maknanya dia dah membentuk virus dalam badan bakteria ni, dia akan keluar menjangkiti sel-sel lain yang sihat. Inilah kerja yang Allah bagi pada virus. Apa nak kata, dah memang tugas dia kan.
Ini virus. Dia suntik, dia cuma hidup pada benda hidup. Dia tak hidup pada, kalau dia duduk atas kertas pun dia ada hayat dia. Dia tak tahan lama. Okey. Habis. Lepas tu apa lagi? Okey. Jadi kamu kena tahu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ni ada 5 Kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan satu lagi adalah nutrien. Yang ni yang cikgu kata eksperimen yang duduk dalam piring Petri yang kamu kena tahu. Beberapa gambar eksperimen. Inilah dia. Kalau kelembapan maksudnya mikroorganisma memang perlukan air. Bila benda tu lembab, lagi aktif mikroorganisma tersebut. Cahaya. Dia tak suka ada cahaya. Dia suka tempat-tempat gelap. Cuba tengok rak kasut kamu tu. Lagi gelap, tengok-tengok buka, berkulat. Itulah dia. Dia suka tempat-tempat yang gelap. Lepas tu kalau ada cahaya ultra ungu, dia akan mati. Okey, suhu. Suhu paling best untuk dia hidup antara 35 hingga 40. Paling best sangat 37 ataupun suhu badan kita ni. Dia memang suka hidup di suhu badan kita ni, 37. Okey, kalau terlalu rendah, dia tak aktif. Dia tak aktif. Kalau terlalu tinggi, boleh membunuh dia. Nilai pH, dia suka duduk dekat pH 7. pH 7, bukan CR7. CR7 tu siapa? pH 7 ni dia neutral. Dia suka pada pH neutral. Kalau keadaan berasid ataupun terlalu beralkali, dia tak boleh hidup. Sebab itu, lada jeruk, mempelam jeruk, segala macam jeruk, dia buat jeruk guna cuka. Jadi benda tu tahan lama. Makanan tu akan jadi tahan lama dan tidak mudah rosak sebab bakteria tak boleh hidup dalam keadaan terlalu berasid dan beralkali. Nutrien macam mana? Kulat, bakteria, protozoa, alga, semuanya memerlukan nutrien. Kecuali virus. Virus ni dia tak heran. Aku tak kisahlah ada air ke, tak ada air ke, ada makanan ke, tak ada makanan ke. Apa padahal janji dia akan cari perumah. Janji dia akan cari benda hidup untuk dia membiak. Dia tak kisah ada makanan ke, tak ada makanan ke. Sebab tu cikgu kata virus tu bahaya. Okay. Ini eksperimen lah. Tak payahlah cikgu cerita yang tu sebab cikgu dah cerita pun dalam soalan C11. Okay, sekarang kita tengok mikroorganisma berfaedah. Cikgu cerita, berfaedah ke bakteria tu? Ada faedah ke kulat tu? Ada. Jangan kata tak ada. Kalau bakteria, kita boleh jadikan barangan kulit menggunakan bakteria. Ni guna bakteria ni. Minuman pun boleh gunakan bakteria. Yakult yang kamu minum tu, yogurt, apa lagi? Vitagen. Tu semuanya daripada bakteria. Kulat. Kita guna yeast nak buat roti, nak buat donat. Sedap sangat makan. Tahu tak tu daripada yeast. Kicap daripada yeast. Keju daripada bakteria. Tahu ke kau? Sedap sangat makan. Tapi itulah kegunaan dia. Okey. Lepas tu, bakteria, E. coli ni maksudnya bakteria. Bukan E. coli ya. E. coli. Sebutan dia E. coli. E. coli ni nak buat insulin dapat merawat penyakit kencing manis. Selain tu, bakteria boleh juga dibuat antibiotik. Lepas tu apa lagi? Virus. Virus pun ada gunanya. Macam COVID-19 tu. Virus dia tu kita ambil protein dia ke? Dia pandai sangat aku ni. Ambil lah daripada dia tu kita buat vaksin. Daripada diri dia yang lemah tu kita hasilkan vaksin. Maksudnya virus ni pun ada guna untuk dibuat vaksin. Bakteria lagi satu kalau dalam bidang pertanian boleh menyuburkan tanah. Lepas tu apa? Kalau dalam perut haiwan itu boleh mencernakan dan dalam usus kita pun ada bakteria baik nama dia floral normal tu. Dia membantu pencernaan. Sebab tu kalau kita nak makan, jangan cari makanan yang boleh membunuh bakteria baik yang ada dalam badan kita, ya. Itu makanan-makanan tu. Ya. Okey, settle. Okey, lepas tu kamu kena tahu lagi. Daripada bakteria ni kita boleh guna kederat dia untuk melestarikan alam sekitar. Kita boleh guna untuk menghasilkan ekoenzim. Cikgu tak tahulah kenapa cikgu nak cerita ni. Tak tahulah tiba-tiba rasa macam kalau masuk ni tak tahulah. Ya. Daripada bakteria tu kita boleh hasilkan ekoenzim.
pembersih ekoenzim. Pembersih ekoenzim ni macam mana cerita dia? Cuba kita banding dia dengan bahan pencuci kimia yang ada di pasaran. Kalau ekoenzim ni, dia terhasil daripada penapaian sisa pertanian. Sisa-sisa pertanian tu kita campur dengan bakteria, lalu kita tapaikan dia, jadilah dia ekoenzim. Jadilah bahan pencuci. Kita boleh cuci tempat-tempat yang contoh macam ni, dia cuci dinding. Ni ekoenzim. Ini pencuci yang kita beli di pasaran yang dibuat daripada bahan kimia. Kos dia macam mana? Tak perlulah ingat semua, ingat beberapa. Kos dia lebih rendah. Kalau pencuci bahan kimia tinggi, sisa dia tak banyak, tapi sisa bagi bahan pencuci banyak. Buih yang dihasilkan banyak. Itulah maksudnya sisa. Okey, kalau alam sekitar, dia mesra alam. Yang ni mencemarkan alam sekitar. Okey, cukuplah ingat 4. Boleh tak? Kalau soalan tanya, apakah bandingkan larutan pembersih ekoenzim dan pencuci kimia. Agak boleh ingat tak? Kos ni murah, mahal, sisa kurang, sisa banyak. Mesra alam, mencemarkan alam sekitar. Terhasil daripada sisa pertanian, dihasilkan menggunakan bahan kimia. Tolong ingat kalau ditanya. Okey, tadi kita buat pembersih ekoenzim. Satu lagi kegunaan, kita boleh buat serum. Serum bakteria Lactobacillus species. Okey. Antara kegunaan serum ni apa dia? Menyingkirkan bau busuk, membuat kompos, merawat sisa kumbahan. Hafal 3 cukup lah. Ada 6 tu, hafal 3. Membuat kompos, menyingkirkan bau busuk, merawat sisa kumbahan. Kalau boleh nak ingat 6, ingatlah. Kalau tak, ingat 3. Alright? Okey, habis dah. Okey, baik. Bagaimana kita nak cegah rawatan penyakit, nak cegah daripada dapat penyakit dan merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, sebelum tu kita kena tahu teknik aseptik. Apa itu teknik aseptik? Teknik aseptik ialah menyingkirkan patogen. Prosedur kesihatan untuk menyingkirkan patogen. Ada beberapa, cuba tengok. Pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan, penggunaan sinaran. Ada 5 teknik aseptik. Cuba nganjing cikgu. Jangan buka mic. Teknik aseptik ada 5. Okey, kita tengok pensterilan. Pensterilan ada 5. Ni. Nombor 1, teknik pensterilan. Ada 5. Guna haba, guna bahan kimia, guna sinaran, guna tekanan tinggi, dan guna penapis. Biasanya penapis ni macam kowe, kuko tu, yang kat rumah kita tu, air yang kat rumah kita tu. Rumah kau, rumah aku, rumah kita. Haba kita pakai autoclave. Ingat tadi cikgu cerita autoclave untuk nyah kuman. Kalau bahan kimia kita guna sabun. Kalau sinaran kita pakai sinaran ultra ungu. Kalau tekanan kita pakai periuk tekanan. Ini adalah kaedah pensterilan. Okey, kaedah teknik aseptik yang kedua adalah pendidihan. Kita didihkan contoh botol susu adik kita tu. Kita rebus pada suhu 100 darjah Celsius untuk membunuh mikroorganisma. Okey, seterusnya teknik antiseptik. Yang ni yang biasa kita buat. Yang biasa kita buat, kalau kita luka, kita bubur ubat kuning. Ataupun kita bubur iodin. Ataupun nama dia povidone. Kalau kamu susah nak ingat ubat kuning boleh. Ingat ubat kuning je. Ataupun kamu sapu alkohol isopropil. Biasa kan orang nak suntik, misi nak suntik kan, dia akan sapu. Kamu akan rasa sejuk. Itu sebenarnya alkohol isopropil. Ataupun sanitizer kamu ni. Ni sanitizer kamu ni, ini adalah antiseptik. Kita panggil antiseptik. Disinfektan ni apa? Disinfektan ni pencuci yang kita tak guna pada badan. Biasa kita guna pada lantai, pada cadar. Nama dia disinfektan. Sebut. Walaupun cikgu tak dengar, sebut. Disinfektan. Disinfektan. Contoh cecair klorin. Bahan peluntur. Harap boleh ingat lah. Okey. Selepas disinfektan adalah sinaran. Teknik aseptik
Yang seterusnya adalah sinaran dengan menggunakan sinar X, sinar gamma, sinar ultra ungu, sinar matamu bagai. Tu tak. Kalau sinar matamu tak dapat membunuh mikroorganisma, ya. Okey, habis. Itu teknik aseptik. Ada 5, tolong ingat. Okey, seterusnya kita tengok antibiotik. Antibiotik ni, pernahkah anda diberi ubat antibiotik oleh doktor untuk merawat penyakit berjangkit? Apa itu antibiotik? Antibiotik ialah ubat yang digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan hanya oleh bakteria sahaja. So, kalau kena COVID, bakteria bukan dia punya penawar. Jadi, antibiotik ni hanya boleh digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria sahaja. Contohnya tonsil, TB ataupun batuk kering. Lagi apa? Taun, gonoria. Cuba hafal salah satu. Mana yang kau kena mula nak ingat? Antibiotik. Ambil TB. Nampak tak perkataan antibiotik tu? Ambil TB. Inilah penyakit yang boleh dirawat menggunakan antibiotik. So, dia tak berkesan pada sesama dan batuk. Batuk kering lain tau. Batuk biasa macam cikgu sekarang ni disebabkan oleh virus. Jadi sesama dan batuk biasa itu disebabkan oleh virus. Jadi antibiotik memang tak berkesan pada virus sebab antibiotik hanya berkesan pada bakteria. Jadi kalau dah ambil antibiotik kena makan habis. Ya, sebab kalau tak makan habis, tak ikut nasihat doktor, bakteria dalam badan tu tak ada nak mati lagi, kau dah stop dah antibiotik, jadi dia akan jadi lagi kuat. Bila lagi kuat tu kita panggil dia membina rintangan. Dia menjadi satu makhluk yang bertukar. Macam tu. Bertukar. Jadi dia akan jadi lagi kuat. Jadi bila kamu kena jangkitan balik, bila doktor bagi dos antibiotik yang sama, dia dah tak berkesan dah. Jadi doktor kena bagi dos yang lebih tinggi untuk bunuh bakteria yang ada dalam badan. Itu kita panggil kerintangan antibiotik. Kalau dah makan sekali, kena habiskan. Okey, boleh faham ya? Ni eksperimen tentang antibiotik, jangan lupa. Jangan lupa gambar dia macam ni kan. Agar-agar nutrien tambah kultur bakteria, lepas tu dia ada apa tu nama? Ceper antibiotik berkepekatan tinggi, ceper antibiotik berkepekatan rendah. Tolong ingat. Malam ni sebelum tidur tengok sikit gambar eksperimen. Lepas jawab paper 1 pun masih sempat lagi tengok sekali imbas gambar-gambar eksperimen. Okey, kita tengok penyakit berjangkit. Pneumonia. Ini paru-paru berair. Paru-paru berair disebabkan oleh bakteria. Lepas tu ini athlete foot. Bukan kaki buruk, bukan kaki kudis, nama dia athlete's foot. Dia ada macam ruang-ruang merah, ini disebabkan oleh kulat. Okey, ni kayak. Kayak ni disebabkan oleh virus. Nampak? Paru-paru berair disebabkan oleh bakteria. Kita boleh makan antibiotik untuk merawat paru-paru berair. Kalau athlete foods ni, kena cari antifungal. Tak sesuai lah makan antibiotik. Kena cari antifungal, ubat dia sendiri. Ni kayak kena cari antiviral. Tak boleh makan antibiotik, tak sesuai, tak berkesan. Okey, habis. Sampai situ bab 1 boleh faham? Boleh tak? Bagi tangan sikit. Alright. Boleh. Okay. Faham dulu. Alright. Okey, seterusnya kita pergi nutrisi dan teknologi makanan. Okey, apa tu gizi seimbang? Gizi, bukan gigi. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan. Pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan dalam nisbah yang betul. Dalam kuantiti yang betul. Itu maksud gizi seimbang. Ya, pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan dalam kuantiti yang betul. Okey. Ini tak cukup makan. Orang yang tak cukup zat, dia akan dapat penyakit ni. Bukan tak cukup makan, tak cukup zat.
Contohnya dapat penyakit goiter disebabkan oleh kekurangan iodin. Ni kekurangan iodin. Ini kekurangan zat besi. Vitamin C. Scurvy ni kurang vitamin C. Kalau setakat gosok gigi dia berdarah, tak sampai scurvy lagi. Scurvy ni rupa ini. Okey, marasmus, kekurangan karbohidrat. Kalau kita lebih-lebih pula karbohidrat, betul tak? Dia perut dia buncit juga. Tapi nama dia marasmus. Kita kat Malaysia ni perut buncit. Tapi bukan marasmus. Benda lain nama dia. Okey, ni kwashiorkor. Kwashiorkor, kekurangan protein. Ya. Kwashiorkor, kekurangan protein. Kita kat Malaysia tak ada lagi. Biasanya dekat Afrika Selatan. Ya, Afrika. Yang mana rakyat miskin di sana yang tak cukup makan. Asian dia. Okey, ni recap. Kaki bengkok ni. Ni disebabkan oleh kurang vitamin D. Ini malnutrisi. Kurang zat. Okey, pinggan sehat Malaysia, suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Apa yang suku? Nasi suku, protein suku dan separuh adalah buah dan sayur. Suku-suku separuh. Boleh tak? Pinggan sehat Malaysia. Okey, lepas tu apa lagi? Ni cikgu tak payah ceritalah. Okey. Tadi kekurangan. Sekarang kalau terlebih makan. Kalau terlebih makan, boleh menyebabkan obesiti. Ni familiar sangat. Obesiti ni sebab apa? Makan terlalu banyak, makan banyak lemak. Ya. Jadi, apa penyakit yang dia boleh dapat? Kencing manis. Arteriosklerosis. Cuba sebut. Arteriosklerosis. Arteriosklerosis. Arteriosklerosis tu maksudnya salur darah yang tersumbat dengan kolesterol. Ini salur darah. Ini kolesterol. Dia tersumbat. Lama-lama bila tersumbat dia akan pecah. Arteriosklerosis. Obesiti boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Okey, anoreksia nervosa bukan tak cukup makan. Tapi orang ni mental. Dia dah kurus, dah tinggal tulang. Tapi bila dia tengok cermin, dia rasa dia gemuk. Ni mental. Ni mental problem. Ya. Jadi dia akan bawa maut lah ni. Tak cukup zat dah. Kau dah tinggal tulang dah. Tinggal kulit dengan tulang dah. Biasanya ini penyakit orang perempuan. Ya. Aterosklerosis ataupun arteriosklerosis. Inilah kolesterol yang melekat pada dinding-dinding salur darah. Ini boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Kencing manis sebab banyak sangat makan gula. Jadi luka lambat sembuh, masalah buah pinggang, masalah saraf, mata ni boleh buta ya. Okey, tekanan darah tinggi sebab makan garam banyak sangat meningkatkan risiko jantung dan strok. Jadi ni benda-benda asas, tolong ambil berat juga mungkin akan masuk. Mungkin akan masuk dalam kertas 2 bahagian B ke? Saya tak tahu. Okey, jadi inilah corak pemakanan kita orang Malaysia. 24 hours. Fast food. Betul tak? Tambah-tambah ada food panda lah bagai. Jadi cuba tengok dalam fast food kita tu ada apa? Ada gula berlebihan, ada pewarna dan pemanis tiruan. Ada garam yang berlebihan. Kalau dalam air gas tu ada kafein. Lepas tu sebenarnya dalam makanan dia ni pun tak ada zat pun sebenarnya. Inilah fast food yang akan menyumbang kepada masalah kesihatan. Hak ini kau orang punya general knowledge sahaja. Pengetahuan sedia ada. Okey, cikgu tak ceritalah. Okey, sampai situ boleh tak? Boleh. Okey, seterusnya kita tengok nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan pula. Tadi manusia. Cerita dah habis dah manusia, tengok tumbuhan pula. Okey, tumbuhan ni dia ada 2 nutrien, 1 makronutrien. Cuba sebut. Walaupun cikgu tak dengar, sebut. 1 makronutrien, 1 lagi mikronutrien. Makro ni maksudnya nutrien diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Mikro ni kuantiti yang sedikit. Okey, cara nak hafal dia. Okey, cara nak hafal dia.
NFKS, SMK, KOH. Ni cara nak hafal dia. NFKS, SMK, KOH. SMK tu biasa sangat, Sekolah Menengah Kebangsaan. KOH. Okey, N ni apa? Nitrogen, phosphorus, kalium. Satu je NFK NFK. Ni sulfur, magnesium, kalsium, karbon, oksigen, hidrogen. Ini sangat berguna kalau kertas satu dia bagi pilihan dekat kamu. Sangat berguna. Antara yang berikut yang manakah merupakan makronutrien? Kalau tak hafal formula ni, senok juga kepala tu. So, hafal. NFK, SMK, KOH. Ini untuk makronutrien. Kalau mikronutrien, ni formula dia. Bomo, Zima, Kufe. Bomo, Zima, Kufe. Boron, molybdenum, zinc, mangan, cuprum, ferrum, bomo, zima, kufe. Sangat juga berguna untuk kertas satu. Okey, siap. Okey, ni cikgu tak ceritalah. Okey, ingat macam ni. Kalau kekurangan nitrogen, daun jadi kuning. Daun jadi kuning. Kalau kurang nitrogen, daun jadi yellow. Ingat New York. New York. Kalau kurang fosforus, daun akan jadi warna ungu. Kalau kurang kalium, daun akan jadi perang. Okey, cikgu ulang semula. N, F, K. Nitrogen, phosphorus, kalium. New York. Kurang nitrogen, daun jadi yellow. Kurang fosforus, daun jadi ungu. Kurang kalium, daun jadi perang. Okey, boleh? InsyaAllah boleh. Cikgu tahu kamu faham. Tapi nak ingat tu mungkin mengambil masa juga. Okey, ni eksperimen ni tolong tengok-tengok juga. Mana tahu dia masuk, kita tak tahu. Ya? Okey, kitaran nitrogen cikgu dah cerita pun. Nitrogen di atmosfera bertukar menjadi nitrat. Ingat cikgu cerita hari tu ada 3 cara. Kilat dan hujan, letusan gunung berapi dan proses pengikatan nitrogen. Ion nitrat kemudian diserap oleh akar pokok. Jadilah protein tumbuhan. Nitrat ni dalam bentuk ion lah. Okey, bila haiwan makan tumbuhan, jadilah protein haiwan. Setiap yang hidup pasti akan mati. Benda yang mati merepot, dia akan jadi apa? Sebatian amonium. Ingat, benda yang mati merepot, dia akan jadi sebatian amonium. Lepas tu sebatian amonium bertukar menjadi nitrit. Bila nitrit dia tukar balik jadi nitrat, nitrat bertukar balik jadi nitrogen. Ini cikgu dah cerita dah dekat kamu. Jadi cikgu tak ceritalah. Okey, cumanya cikgu nak ingatkan, apakah kepentingan kitaran nitrogen? Mengekalkan kesuburan tanah ataupun menyuburkan tanah, mengekalkan kandungan nitrogen dalam udara. At least ingat 3 lah. Boleh tak ingat 3? Satu lagi, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Ingat 3. Mengurangkan pencemaran alam sekitar, mengekalkan kesuburan tanah, mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Cuba tengok baliklah soalan ni. Sebelum nak masuk Dewan esok, untuk kertas 2, cuba tengok balik kitaran nitrogen, tolong. Okey, teknologi pengeluaran makanan. Okey, bagaimana cara kita nak meningkatkan kualiti dan kuantiti? Contoh, kita nak bekalkan beras untuk satu dunia. Takkan kita masih nak guna kerbau kot. Lepas tu tampi. Tak. Jadi cara kita nak meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan negara, yang pertama, gunalah teknologi moden. Pakai mesin, pakai jentera. Okey, lepas tu kita guna baka yang bermutu. Janganlah bela lembu beringoh je kau bela. Kau carilah baka yang bermutu. Lepas tu, kalau nak tanam bercucuk tanam, kita uruskanlah tanah tu dengan cekak. Maksudnya, dalam satu tanah yang kita ada, macam mana cara kita nak uruskan tanah kita tu supaya kita dapat hasil yang banyak.
Lepas tu penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Cuba tengok dekat Cameron Highland tu. Kawasan tanah tinggi kan? Tapi macam mana dia menggunakan tanah tu secara optimum yang dia boleh tanam di lereng-lereng pun dia boleh jadi tempat untuk dia bercucuk tanam. Itu kita panggil penggunaan tanah secara optimum. Lepas tu lakukanlah R&D, Research and Development. Macam kereta Honda ke, kereta Toyota ke. Kan dia ada R&D sendiri. Sama jugalah macam makanan. Kena ada R&D sendiri. Ya. R&D tu maksudnya Research and Development. Di samping tu kena bagilah bimbingan kepada para petani. Kena bimbing ya. Okey. Penggunaan baka bermutu. Contoh baka bermutu kalau kelapa sawit, Tinera. Kalau belimbing, Bintang Mas. Kalau betik, Exotica. Kalau ayam, ayam yang kita makan tu ayam apa agaknya ya? Adakah ayam akar putra? Ya ke ayam akar putra? Entahnya ayam yang kita makan tu ayam suntik-suntik je. Kalau lembu yang berkualiti, baka yang berkualiti, nama dia Mafriwal. Okay? Jadi cikgu pun dah cerita macam mana kita nak kenal ciri-ciri baka yang bermutu. Yang pertama dia menghasilkan hasil yang banyak. Dia cepat tumbuh, cepat matang. Lepas itu, daging susu buah yang lebih bermutu. Contoh rasa sedap, rasa lebih manis. Dia mudah dijaga dan kos penjagaan dia rendah. Dia tahan penyakit. Ini ciri-ciri baka yang bermutu. Kena ingatlah. Ya, koklah masuk. Cikgu ni semua takut koklah masuk. Risau. Kita tak boleh nak kata ni masuk ni nak masuk. Kita andaikan. Mungkin semua akan kita kena andaikan lah. Hak ni masuk, hak tu masuk, hak ni masuk. Okey, ini penggunaan teknologi moden. Nampak tak? Pakai mesin pengisap, pengklonan. Ni istilah maksud cikgu contoh-contoh teknologi moden. Pakai jentera, pakai drone. Pakai drone tak perlulah nak siram nak sembuh racun guna tenaga manusia. Pakai drone je. Okey. Ni bagi bimbingan pada para petani. Ni R&D. Mengadakan penyelidikan dan pembangunan. Okey, ini penggunaan tanah. Cikgu dah cerita dah pun tadi. Okey, ini pengurusan tanah yang cekap. Jom kita tengok sikit. Ni antara yang glamour jugalah. Okey, kenapa perlu pengurusan tanah yang cekap? Yang pertama untuk mengekalkan kesuburan tanah. Kita perlu urus tanah kita dengan cekap untuk mengekalkan kesuburan tanah. Lepas tu nak meningkatkan kualiti tanaman kita dan meningkatkan kuantiti tanaman kita. 3. Ya, kekalkan kesuburan tanah, meningkatkan kualiti, meningkatkan kuantiti. Jadi ada 3 kaedah. Yang pertama kamu kena tahu, nak urus tanah yang cekap, kaedah pertama kamu boleh buat penggiliran tanaman. Tahun pertama tanam tomato. Tahun kedua tanam apa ke nama ni? Salad. Tahun ketiga tanam terung. Ini kita namakan penggiliran tanaman. Tanaman campuran. Ini kaedah yang kedua. Campur-campur lah. Campur-campur lah. Ni tanaman lain. Ni jagung. Ni apa ni? Dan yang ketiga adalah penanaman teres. Dia buat teres. Tadi cikgu cerita macam dekat Cameron Highland tu lah. Yang ni pun penggunaan tanah dan perairan secara optimum pun lebih kurang sama. Ataupun satu lagi dekat area laut. Laut. Kita boleh buat apa dengan air laut tu? Aquaculture marine activity dekat kawasan Paya boleh bela aquaculture udang-udang ke apa ke kan? Okey, sampai situ boleh tak? Cara nak meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Okey, lepas tu penggunaan racun serangga. Okey, penggunaan racun serangga ni dia macam mana? Dia dapat membunuh serangga dengan cepat. Tapi of course lah dia membawa kesan sampingan yang mencemarkan alam sekitar. Dia juga membunuh cacing tanah. Dan dia bunuh cacing tanah dan mikroorganisma yang berfaedah. Jadi kita tukarlah dia kepada kawalan biologi. Bela burung hantu,
bela ular sawa, ya. Okey. Apa ni? Ya. Apa ni? SD card? Iklan. Okey, jadi tolong ingat beberapa fakta tentang kelebihan kawalan biologi. Cikgu pun dah cerita, lebih mesra alam, tak memudaratkan kesihatan, tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan. Maksudnya kalau bela ular sawa, tikus tak akan jadi kebal. Ataupun uh, uh, kalau bela itik, siput gondang tak akan jadi kebal. Dia lebih murah. Tapi kalau pakai racun serangga, silap-silap hari bulan, serangga tu dia dah alah takluk lah kau punya racun serangga. Aku rasa racun kau tu dah macam tonik untuk aku. Maksudnya dia membina rintangan pula untuk dia. Itu kalau baja racun serangga. Okay, kelemahan dia mengambil masa yang panjang lah untuk mengawal. Macam cikgu dah cerita semalam. Ya? Cikgu harap kamu ingat lah yang tu. Okey? Jadi ular sawa kalau dah kenyang dia tak makan dah. Dia menyandar kata Didami. Okey. Jadi boleh ingat tak? Boleh ingat tak contoh kawalan biologi? Tolong ingat ya. Okey. Habis dah situ. Bab ni memang panjang. Panjang sikit. Bab 2 ni memang panjang. Dan seterusnya teknologi pemprosesan makanan. Kenapa makanan perlu diproses? Untuk menjadikan dia lebih tahan lama, lebih enak, lebih menarik, lebih mudah dicerna. Ingat 4. Kenapa makanan perlu diproses? Lebih tahan lama, lebih enak, lebih mudah dicerna, lebih menarik. Okey? Jadi antara teknologi pemprosesan makanan memasak. Masaklah kari ayam ke, ikan goreng ke, ayam panggang. Penapaian. Melalui proses penapaian boleh jadi tempe, boleh jadi kicap, boleh jadi kimchi, boleh jadi tapai dan yogurt. Okey, ini kaedah pendehidratan ataupun pengeringan. Buah-buahan kering, udang kering, sotong kering, ikan kering. Pendehidratan ni maksudnya menyingkirkan air daripada makanan. Kalau soalan tanya, terangkan kaedah pendehidratan, poin yang pertama kamu perlu sebut air disingkirkan daripada makanan. Poin yang kedua kamu perlu sebut di bawah cahaya matahari ataupun di atas nyalaan api. Ikutlah. Ya. Okey, pempasturan. Contoh jus buah-buahan dan susu. Kalau soalan suruh terangkan kaedah pempasturan, tolong hafal benda ni, buat catatan sikit kalau ada buku depan tu. 63307215. 63307215. Maksudnya macam mana? Makanan dipanaskan pada suhu 63. Ni suhu. Makanan dipanaskan tak nampak. Makanan dipanaskan pada suhu 63 selama 30 minit. Ataupun dan sejuk segera. Ni kaedah pertama. Kaedah yang kedua. Jadi 2 kaedah pempasturan. Boleh pilih mana satu. Makanan dipanaskan pada suhu 72 selama 15 saat dan disejukkan segera. Tolong ingat, cikgu ulang semula pempasturan. 63307215 tambah sejuk segera. Kamu boleh pilih mana-mana yang kamu senang nak ingat. Kalau ingat dua-dua lagi bagus. Ini suhu, ini minit. Ini suhu, ini saat. Boleh tak boleh? Kalau boleh angkat tangan. Okey, pempasturan. Okey, pengertian. Biasalah makanan letak dalam tin. Suhu yang digunakan adalah 121. Tapi kat sini melebihi 115. Bolehlah 121, 120. Ini pengertian. Macam mana kalau nak cerita tentang pengertian? Ceritalah. Makanan makanan dimasukkan ke dalam tin. Makanan dipanaskan pada suhu 120. Tin dipateri. Maknanya tin ditutup. Kemudian tin dipanaskan sekali lagi. Itu pengertian. Masukkan makanan dalam tin.
Panaskan makanan pada suhu 120. Bateri tin. Panaskan tin sekali lagi. Siap. Itu penerangan tentang pengekinan. Okey, penyejuk bekuan. Simpanlah dalam peti sejuk beku tu pada suhu negatif 18 hingga negatif 24. Contoh makanan apa dia? Makanan laut, daging, ayam, ikan. Okey? Lagi apa lagi? Penyinaran. Okey. Cikgu nak tunjuk satu logo. Logo ni sangat glamour juga dalam buku latihan. Ingat, ini adalah logo tentang penyinaran. Sinaran, inilah sinaran mengayon ni. Sama ada gamma ke, sinar ultra ungu ke, sinar X ke untuk mengelakkan percambahan biji benih. Macam kentang. Kentang tu daripada India, bukan daripada Malaysia. Jadi dia nak sampai ke Malaysia, dia naik kapal kargo. Jadi sebelum dia naik kapal, dia tak buat pasport. Ya, tapi dia disinarkan di bawah sinaran gamma. Untuk memperlahankan percambahan pucuk tunas dia. Okey, sampai-sampai kita dekat Niwana ke, kat Tunang Manja kita pun belilah ubi kentang. Nampak comel je lagi. Okey, selang 2 hari duduk kat rumah kita, molek-molek ada, mungkin dia selesa ke maknya, tumbuhlah tunas. Jadi nak cerita, daripada India naik kapal tu berapa bulan nak boleh sampai ke Malaysia. Jadi sinaran gamma sangat bagus untuk dia lah. Untuk melambatkan percambahan biji benih. Okey. Contoh ubi kentang tadilah yang cikgu cerita. Bawang. Ya. Okey, pembungkusan vacuum rupanya macam ni. Dia macam slim fit. Kalau kamu pakai jersey slim fit. Gitu. Slim fit, tak ada udara langsung. Pembungkusan vacuum maksudnya buang udara. Kalau soalan tanyalah penerangan, kamu boleh cakap udara disingkirkan. Kalau pendehidratan tadi, air disingkirkan. Kalau pembungkusan vacuum, udara disingkirkan dari beg plastik. Contoh sayur, durian, beras, kacang. Okey? Habis. Itu teknologi pemprosesan makanan. Sekarang kita tengok bahan kimia yang kita guna dalam makanan. Bahan kimia yang kita guna dalam makanan. Antaranya adalah pengawet, pewarna, peluntur, perisa penstabil. Lagi? Pemanis, antioksidan, pengimulsi. Ada berapa tu? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bahan kimia. Yang mana agaknya susah nak ingat. Pengawet ni apa fungsi dia? Mencegah pertumbuhan bakteria. Pewarna? Nak menjadikan makanan lebih cantik. Macam orang perempuan lah suka solek-solek nak nampak lebih cantik. Kau ingat makanan pun nak cantik juga. Jadi dia perlu ada pewarna. Peluntur, melunturkan warna yang kita tak kehendaki. Perisa, menyedapkan rasa makanan. Penstabil, penstabil. Mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair. Contoh makanan ni sos cili. Sos cili ni kalau kita tak bubur penstabil, barangkali dia akan jadi berketul-ketul. Jadi kena tambah penstabil. Pemanis menjadikan makanan lebih manis. Antioksidan. Ini perkataan yang kamu dah biasa dengar. Cikgu sebut antioksidan. Antioksidan. Memperlahankan pengoksidaan. Dan satu lagi pengimulsi. Kita nak campur lemak dengan air. Minyak dengan air kan tak bercampur. Jadi kita kena tambah pengimulsi supaya minyak dan air tu dapat campur. Kalau tidak aiskrim yang kita makan tu rupanya tak cantik lah. Sebab aiskrim ni dia pakai lemak. Dia campur juga dengan air. Jadi dia kena tambah lecithin untuk jadi tekstur yang cantik. Kan kita tengok aiskrim yang kita beli dekat pasar raya tu. Kan cantik rupanya. Jadi bahan kimia ni bahaya tak? Bahaya. Ya, bahaya sebab nama pun bahan kimia dia boleh menyebabkan kanser. Nampak? Nampak? Kebanyakannya menyebabkan kanser. Dan ikutlah nak ingat lagi satu, keracunan makanan. Cukuplah, kanser, keracunan makanan. Dah. Okey? Habis. Okey, lepas tu suplemen ataupun makanan kesihatan. Cikgu pun dah cerita masa bab form 4. Suplemen, makanan kesihatan.
Lagi dia lebih kurang je. Okey. Okey, sekarang ni cuba tengok contoh pada label makanan. Perkara pertama, kalau kamu nak beli makanan, kamu kena tengok tarikh luput dia. Tarikh luput dia is number 1. Kenapa perlu tarikh luput? Untuk mengelakkan keracunan makanan. Okey, yang kedua, kena ada nama dia. Nama makanan tu. Kena ada nama. Ini tiba-tiba beli tak ada nama. Roti tu tak ada nama. Roti ni nama apa? Tak ada nama. Roti ke ni? Kita pun confused. Lepas tu kena ada nama dan alamat pengilang. Nama dan alamat pengilang. Lepas tu kena ada kaedah penyimpanan. Nak simpan dekat mana? Dalam peti sejuk ke? Dalam bawah katil ke? Dalam almari ke? Kena ada kaedah penyimpanan. Kena ada ramuan. Kena ada berat bersih. Kalau roti ni berapa gram? Lepas tu, okey, boleh ingat tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu nak kamu hafal 6. Okay, yang pertama tarikh luput. Yang kedua nama makanan tu. Yang ketiga nama dan alamat pengilang. Kita kena tahu kilang ni nama apa yang buat roti ni. Itu hak kita untuk tahu. Yang keempat, kaedah penyimpanan. Roti ni lepas buka plastik dia nak simpan macam mana? Kena tahu. Lepas tu berat bersih dia. Berat bersih kita panggil berat bersih. Kalau air kita beli berapa ml kan? Lagi satu tadi apa? Habis tak? Ramuan. Kena tahu ramuan. Ingat 6 perkara, tolong. Tolong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolong. Ya. Ini antara yang glamour juga. Dia memang bagi 9 cikgu nak kamu hafal 6 sahaja. Status halal. Status halal tak perlu ada dalam label makanan. Ingat, dalam label makanan tak perlu ada tanda halal. Tapi sebagai orang Islam, kita perlu mencari yang halal. Okey. Habis. Okey, bab 2 boleh tak? Alamak, setengah jam untuk satu bab. Mampui. Okey. Okey, kelas tarian alam sekitar. Okey, cikgu pergi ringkas-ringkas saja. Ini tapak kaki karbon. Jejak kaki karbon. Jejak karbon. Okey, kalau soalan tanya jejak karbon apa dia? Jumlah karbon dioksida yang dibebaskan hasil daripada aktiviti manusia. Tolong ingat. Takut ni memang glamour. Jumlah pembebasan karbon dioksida hasil daripada aktiviti manusia. Okey. Lepas tu apa lagi nak cerita? Ini jejak karbon. Ini tapak tangan karbon. Ini negatif. Impak negatif pada alam sekitar. Ini impak positif pada alam sekitar. Tapak tangan karbon adalah impak negatif. Impak positif pada alam sekitar. Okey, contoh. Tapak tangan karbon ni mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. So, macam mana cara dia? Yang pertama, kita guna simen untuk menggantikan kayu balak. Dalam video yang lepas, cikgu rasa macam terbalik. Cikgu kata pakai kayu. Tak, sebenarnya pakai simen untuk menggantikan kayu balak. Okey, lepas tu, pakai panel suria. Lepas tu, pakailah bateri yang boleh dicas semula. Lepas tu antara tapak tangan karbon, apa lagi yang mudah nak ingat? Amalkan konsep 5R. Lepas tu singki karbon. Christina? Okey, singki karbon. Okey. Singki karbon. Okey, semua tengok singki karbon. Singki karbon dia berlaku di hutan dan juga lautan. Kalau soalan tanya di manakah merupakan tempat semula jadi bagi singki karbon, kamu jawablah hutan dan juga lautan. Okey. Okey, ini kita panggil upcycle. Boleh beza tak recycle dengan upcycle? Recycle daripada botol yang tak berguna ni nanti kita letak dalam tong kita semula, dia akan leburkan, dia akan jadikan produk lain. Itu recycle. Upcycle daripada botol ni, cikgu akan hasilkan satu produk yang akan memberi nilai tambah. Daripada botol ni, dia akan jadi harga ratusan ribu ringgit.
Itu kita panggil upcycle. Tu contoh lah, contoh upcycle. Kita hasilkan suatu produk yang ada nilai tambah yang membawa keuntungan kepada kita. Tolong bezakan upcycle dengan recycle. Boleh tak sampai situ? Boleh tak? Bagi tangan je. Okey. Daripada plastik tu sebenarnya, plastik tu lama-lama dia boleh jadi serbuk. Serbuk tu nama dia mikroplastik. Ya, dia kurang. Maknanya saiz dia tu kurang daripada 5 milimeter. Dan dia menjadi berbahaya kalau dia duduk dalam badan organisma akuatik. Bila dia dah jadi serbuk macam ni, plankton makan. Bila plankton makan, lava makan plankton, pindah dekat badan lava. Ikan makan lava, pindah pula mikroplastik tu pada ikan. Akhirnya pada manusia. Jadi bahayalah. Ya, hasil tangan manusia akhirnya kesan pun buruknya pada manusia juga. Jadi mikroplastik ni dia bahaya. Ya. Biasanya macam mana mikroplastik tu boleh ada dalam badan kita? Macam mana pula plastik ada dalam badan kita, cikgu? Itulah. Bila plastik jadi mikroplastik dan mikroplastik tu berada dalam siratan makanan. Okey. Pencemaran alam sekitar, cikgu rasa ni benda biasalah yang kamu dah belajar. Pencemaran udara, tanah, terma dan pencemaran air. Okey, mungkin istilah terma kot. Cikgu cerita terma lah. Terma ni dia berpunca daripada hutan yang kita tebang. Aktiviti perindustrian dan pembakaran bahan api, lalu terhasillah haba, panas, terma. Terma ni maksudnya pencemaran yang panas disebabkan oleh hutan yang ditebang, perindustrian dan pembakaran bahan api. Okey. Tahap pencemaran udara kita panggil IPU. Ya. Manakala tahap pencemaran air kita panggil BOD. IPU untuk udara, BOD untuk air. Okey, boleh tak sampai sini? Okey, ni tengok. Kalau nampak gambar ni, ini sebenarnya alga tau. Ni alga ni. Ni alga. Alga ni menyebabkan kesan eutrofikasi. Bila terlalu banyak alga dalam kolam, ikan akan mati. Okey, sebab bila terlalu banyak alga, kandungan oksigen dalam air berkurang. Jadi ikan pun perlukan oksigen. Lama-lama dia mati lah. Okey, ni eksperimen ni selalu jumpa kan? Okey. Okey, lagi nak cerita apa lagi? Okey, ni berbola lumpur. Berbola lumpur EM. Cuba sebut sama-sama dengan cikgu. Berbola lumpur EM ni digunakan untuk merawat air yang tercemar. Ada tak gambar? Tak ada gambar. Kita campurlah berbola ni, nanti air tu akan jadi jernih. Lumpur ni dia campur dengan mikroorganisma. Okey. Ini nama dia mikroalga marin. Fungsi dia mengurangkan kandungan karbon. Tengok gambar. Mana tahu masuk dalam kertas satu? Apakah fungsi menatang ni? Dia tanya. Mengurangkan kandungan karbon dioksida. Okey, lagi? Okey, tak payah layan. Habis. Okey, bab 4. Boleh lagi tak? Boleh lagi tak? Boleh bertahan dengan cikgu tak? Okey, baik. Kadar tindak balas ada 2. Tindak balas ni dia ada 2. Okey, kita tengok yang ni. Tindak balas cepat, tindak balas lambat ataupun tindak balas perlahan. Okey? Apa persamaan ni? Cuba kita tengok sama-sama. Mana tahu? Aku ni mana tahu je. Mana tahu? Tiba dia tanya pula. Berikan 2 persamaan bagi tindak balas 2 persamaan dan 2 perbezaan bagi tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Jadi tindak balas cepat dan tindak balas perlahan, kuantiti bahan tindak balas akan berkurang dan kuantiti hasil tindak balas akan bertambah. Kuantiti bahan tindak balas berkurang, hasil tindak balas bertambah. Perbezaan dia? Of course lah, kalau cepat maksudnya kadar tindak balas dia tinggi.
Kalau perlahan, kadar tindak balas dia rendah. Dia mengambil masa yang singkat, yang ni mengambil masa yang panjang. Apa contoh tindak balas cepat? Contohnya nyalaan api, pembakaran kertas, goreng telur. Itu tindak balas cepat. Tindak balas perlahan, pengaratan besi, fotosintesis, penapaian. Okey? Cikgu harap kamu dapat memberi contoh yang lain ya. Okey, yang ni cikgu tak cerita. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Ini eksperimen PK yang kamu buat. Kalau kamu perasan, kita buat mangkin, kita buat saiz bahan tindak balas. Okey, lepas tu dia ada lagi kepekatan, dia ada suhu dan dia ada tekanan. Tolong ingat 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Tolong ingat ya. Kalau suhu meningkat, kadar tindak balas meningkat. Kalau ada mangkin, kadar tindak balas meningkat. Kalau bahan tu lagi pekat, kadar tindak balas meningkat. Kalau tekanan meningkat, kadar tindak balas pun meningkat. Suara dah lain dah tu. Lama-lama bunyi. Kalau saiz bahan itu lebih kecil, kadar tindak balas akan meningkat. Gitulah. Okey, ni cikgu tak cerita gambar eksperimen, tolong tengok. Tolong tengok yang gambar yang cikgu bagi telah. Okey. Ini proses Haber. Dalam kadar tindak balas, kamu akan belajar 2 proses. Yang pertama, proses Haber. Proses Haber melibatkan gas nitrogen dan hidrogen lalu menghasilkan amonia. Okey, cikgu ulang. Proses Haber melibatkan nitrogen dan hidrogen lalu menghasilkan amonia. Ingat, ini proses Haber. Okey, dia guna mangkin besi. Suhu yang digunakan 450 hingga 500. 550. Tekanan 200 atmosfera. Ulang semula proses Haber. Gas yang terlibat adalah nitrogen dan hidrogen. Norden hitam. Lalu menghasilkan amonia. Okey, mangkin. Dia pakai mangkin apa? Besi. Apa suhu yang terlibat? 450 hingga 550. Tekanan 200 atmosfera. Tolong ingat. Ini sahaja yang kamu perlu ingat tentang amonia. Nama prosesnya adalah Haber. Apa kegunaan amonia? Nak buat cat, nak buat baja. Ini paling senang. Cat baja. Okey, ni amonia. Sampai sini boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, seterusnya kita tengok pula proses sentuh. Tadi Haber ni sentuh. Sentuh ni kita nak menghasilkan kita nak menghasilkan asid sulfurik tau. At last kita nak menghasilkan asid sulfurik. Okey, mula-mula dia buat macam mana? Dia ada berapa step? 1, 2, 3, 4. Cikgu mudahkan kamu ya. Mula-mula sulfur panas dengan oksigen. Jadilah sulfur oksida. Sulfur oksida panas lagi dengan oksigen. Jadilah sulfur trioksida. 2 ni D, 3 ni tri. Sulfur trioksida ditambah asid sulfurik. Tambah asid sulfurik, jadilah oleum. Oleum tambah air, jadi asid sulfurik. Lucu kadang-kadang. Ni asid sulfurik. Jadi asid sulfurik. Ada 4 step untuk proses sentuh. Proses sentuh nak hasilkan asid sulfurik. Ingat, mula-mula dia mesti bermula dengan sulfur, panas dengan
oksigen. Jadi sulfur dioksida. Sulfur dioksida tambah lagi, panas lagi dengan oksigen, jadi 3. Sulfur trioksida. Sulfur trioksida tambah asid sulfurik. Jadi oleum. Oleum, kita tambah air, lalu jadilah asid sulfurik. Agak boleh ingat tak ni? Boleh tak? Susah. Susah? Okey. Semula. Proses sentuh. Sentuh S untuk menghasilkan asid sulfurik. Sentuh sulfurik. Okey, sampai sini boleh? Sampai sini je, boleh tak? Boleh. Okey. Sulfur. Mula dengan sulfur dulu. Sulfur, kita panaskan dengan oksigen, jadilah sulfur dioksida. Sulfur dioksida. Karbon dioksida. Gantikan dengan sulfur. Sulfur dioksida. Sulfur dioksida ni patah balik sini. Sulfur dioksida, kita panaskan lagi dengan oksigen. Daripada D tu maksudnya 2 tau. Jadi 3. Jadi sulfur trioksida. Sampai sini boleh? Boleh tak sampai Boleh, sini? boleh. Okey. Boleh. Sulfur trioksida, kita tambahkan dengan asid sulfurik. Ulang akan buat kamu ingat. Dia akan jadi oleum. Oleum, kita tambah dengan air, lalu jadilah apa yang kita hasratkan, iaitu asid sulfurik. Okey, ingat oksigen, asid sulfurik, air. Gitu. Ulang. Hak ni kita tak guna teknik menghafal dah. Kita tak guna teknik faham dah. Kita guna teknik menghafal. Okey, ada 4 step ni. 1, 2, 3, 4. Masa bila nak pakai mangkin? Yang mana nak pakai mangkin? Mangkin kita pakai pada step nombor 2. Tengok ni dia kata. Gas sulfur dioksida dicampurkan dengan oksigen. Lepas tu dialihkan ni sebagai mangkin. Ya. Maksudnya dekat step yang kedua ni, yang step nombor 2 ni, kita tambah mangkin. Maksudnya bukan proses Haber je menggunakan mangkin, tapi proses sentuh pun pakai mangkin. Nama dia susah sikit. Nama dia vanadium V-oksida. Vanadium V-oksida. Vanadium V-oksida. Kena sebut. Bila sebut insya-Allah kamu ingat. Vanadium V-oksida. Okey, suhu dia 450, tekanan dia 1 atmosfera. Kalau kita buat perbandingan, tengok Haber punya suhu 450 hingga 550. Tekanan Haber 200, tekanan sentuh 1 je. Mangkin proses Haber dia pakai ferrum, mangkin proses sentuh dia pakai vanadium V-oksida. Tolong kalau siapa yang tak mahir yang ni, cuba sebelum tidur cuba recall semula. Okey. Habis bab 4. Bab 4 ke baru? Bab 5. Okey, boleh pergi lagi tak dengan cikgu ni? Boleh lagi. Boleh lagi. Hari ni just recall semula. Okey, kita tengok sebatian karbon. Sebatian karbon dia ada organik dan dia ada bukan organik. Organik ni maksudnya benda hidup. Bukan organik ni maksudnya benda bukan hidup. Contoh sebatian organik, petroleum, sutra, arang kayu, arang batu. Ya, kalau yang bukan benda hidup, batu kapur, marmar, jubin. Jubur tu benda hidup. Jubin benda bukan hidup. Karbon dioksida benda bukan hidup. Okey. Ni kitaran karbon. Akhirnya karbon tu akan digunakan oleh tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Tapi yang membebaskan karbon dioksida ni banyak sangat. Binatang melalui proses respirasi, pembakaran akan membebaskan karbon. So benda yang karbon dibebaskan ini akhirnya digunakan oleh pokok
melalui proses fotosintesis. Sebab tu kena sayang pokok. Sebab dalam banyak-banyak makhluk yang Allah cipta, hanya pokok sahaja yang boleh serap semula karbon dioksida. Okay, ni cikgu tak cerita. Okay, ini hidrokarbon. Hidrokarbon hanya mengandungi unsur karbon dan hidrogen. Ya, kalau soalan tanya, apakah unsur yang terdapat dalam hidrokarbon? Karbon dan oksigen. Contoh petroleum dan gas asli. Dalam petroleum, kita boleh dapat bitumen, kita boleh dapat gas asli. Dia ada berperingkat-peringkat. Kita boleh dapat petrol, kita boleh dapat diesel. Daripada petroleum tu, banyak bahan yang kita boleh dapat. Jadi petroleum ni perlu melalui proses penyulingan berperingkat. Barulah kita dapat petrolnya, barulah kita dapat dieselnya. Okey. Sebatian hidrokarbon. Sebatian hidrokarbon. Hidrokarbon ni maksudnya apa? Unsur yang mengandungi hidrogen dan karbon sahaja. Jadi sebatian hidrokarbon ada dua jenis pula. Satu tepu, satu tak tepu. Okey, kalau tepu, tengok ni rupa tepu. Tepu tu maksudnya dia ni. Kalau tak tepu, dia ada ikatan ganda 2. Kadang-kadang dia ada ikatan ganda 3. Ni kita panggil tak tepu. Ini kita panggil tepu. Boleh faham tak? Kalau macam ni, ingat. Tak tepu. Ada dua patah perkataan. Okey. Kalau, macam mana cikgu nak cerita kat korang nak bagi cepat faham. Contoh hidrokarbon tepu adalah siri alkana. Contoh hidrokarbon tak tepu adalah siri homolog alkena. Alkana, alkena. Boleh ke dalam masa terdekat ni nak faham? Alkana, alkena. Okey. Cuba kita tengok ni bilangan karbon yang ada. Okey, cara nak menghafal dia, mengapa engkau pro bila pakai helmet? Mengapa engkau pro bila pakai helmet? Mengapa metana, etana, propana, butana, pentana, heksana? Ke ada gambar? Ini pasal luar lagi. Tak apalah. Cakaplah kat ayah ibu ada kelas sekejap ni. Nak ubat. Ubat apa? Ubat bagi. Nah. Ubat kurus. Yang kurus? Aduh. Okey. Kalau alkena pula dia bermula dengan engkau pro bila pakai helmet. Dia ada E dekat situ, nampak tak? Nama lebih kurang sama tapi bezanya E. Etina, propena, butena, pentena, heksena. Metana ni maksudnya dia ada satu C. Etana ada 2 bilangan karbon. Propana 3 karbon, butana 4 karbon, pentana 5 karbon, heksana 6 karbon. Okey, cuba kalau cikgu tunjuk contoh lah. Kalau cikgu cakap kamu mungkin tak faham lah kot. Sekarang ni ada berapa karbon? Cuba tengok gambar yang ada berapa karbon? 3. Ada 3 karbon kan? Okey. Ini maksudnya tak tepu. Alkena. Alkena. So, engkau pro bila pakai helmet. 2, bilangan karbon yang ketiga, bilangan karbon keempat, kelima, keenam. So, ada 3 karbon, maksudnya dia P kat sini. So, ni P untuk propena ke pentena? Propena. Ada tak yang tak faham? Cikgu tunjuk contoh lagi. Okey, yang ni pula. Ada berapa karbon? Ada berapa karbon? 3. 3. Cikgu nak tanya, ini alkana ke alkena?
Alkana sebab dia tak ada ikatan ganda dua. Dia tak ada macam sama dengan tu. Jadi dia alkana. Jom kita tengok 3 karbon. 3 karbon nama dia apa? Propana. Ada contoh lain tak? Satu lagi contoh. Cikgu risau juga. Banyak sangat yang cikgu risau ni. Buat masuk soalan macam ni. Aduh. Okey, ada tak soalan lain? Banyak kat tu laginya. Tak pukul berapa boleh habis ni? Aduh! Tak ada. Tak ada contoh. Tak ada contoh. Okey, tak apa. Cikgu buat sendiri. Ada yang ngantuk lah ke? Okey, contoh. Cikgu ada 1, 2, 3, 4. Jadi sini H. Sini H. Sini H. Okey, contoh. Contoh kalau macam ni. Ni ada H lagi. Ada berapa karbon sini? Ada berapa karbon? 4. Ada 4 karbon kan? Okey, sekarang ni kita dah kenal. Karbon ada 4. Karbon ada 4. Lepas tu, dia ni siri apa? Alkana ke alkena? Alkena. Sebab dia ada double line. Dia ada double line. So, dia duduk sini lah alkena. Ada 4 karbon. Yang mana 4 karbon? 1, 2, 3, 4. Jadi, butena. Itu cara dia lah. Cikgu tahu ada dalam kalangan kamu yang faham. Yang tak faham, tak apa. Tak payah ambil berat sangat. Yang faham, teruskan dengan pemahaman ini. Okey, ini sumber tenaga boleh baru. Antara sumber tenaga boleh baru, solar, angin, hidro, biogeosim, geoterma, pasang surut, gelombang ombak. Kamu boleh ambil guna pakai ilmu geografi untuk menjawab soalan sains. Okey. Penyediaan alkohol. Macam mana kita nak sediakan alkohol? Glukosa kita bertindak balas dengan yeast. Lalu terhasillah alkohol ataupun nama lainnya etanol dan membebaskan gas karbon dioksida. Nama prosesnya adalah penapaian. Cikgu ulang semula. Nak menghasilkan alkohol mesti melalui proses penapaian. Jadi macam mana caranya? Larutan glukosa kita tambah dengan yeast. Lalu terhasillah alkohol dan membebaskan gas karbon dioksida. Larutan glukosa kita boleh ganti dengan jus buah, ya. Jus buah-buahan, jus nenas. Okey. Okey, sifat alkohol yang kamu kena tahu, tidak berwarna, mudah terbakar, ada bau yang tersendiri, dan dalam suhu bilik dia berbentuk cecair. Dia juga larut dalam air. At least hafal 3 lah ciri alkohol. Mudah terbakar, tidak berwarna, larut dalam air. Okey, apa kegunaan alkohol? Sebagai bahan api. Lepas tu antiseptik. Yang sebelum suntik tu. Kenapa gambar cikgu ni keras-keras lah? Lain kot. Nak buat lotion, nak buat gincu pakai alkohol. Ingatlah beberapa kegunaan alkohol. Bahan api, nak buat antiseptik, nak buat lipstick. Okay. Jadi ini pun kita dah belajar masa form 4. Tadi petang tadi, apa kesan buruk alkohol? Menyebabkan kerusakan otak, mata, peparu, jantung. Okay, lemak pula. Lemak ni, dalam lemak ada koh. Ada apa koh? Karbon, hidrogen, oksigen. Ni contoh-contoh makanan yang ada lemak. Lemak ni pula ada 2. Satu lemak tepu, satu lagi lemak tak tepu. Okey. Persamaan dia, kedua-dua lemak ada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Lemak ni dia tak larut dalam air. Ingatlah 2 persamaan at least. Tak tahulah banyak benda yang kamu nak kena ingat. Okey, apa perbezaan dia? Kalau lemak tepu, ingat tepu daripada haiwan. Lemak tak tepu daripada tumbuhan. Lemak tak tepu
Lemak tepu berbentuk pepejal pada suhu bilik. Lemak tak tepu berbentuk cecair. Lepas tu kalau boleh hafal satu lagi. Kolesterol tinggi. Ni kolesterol rendah. Ini banyak hafal 3 saja. Yang ni tepu, tumbuhan, bentuk cecair, kolesterol rendah. Kalau tepu, haiwan, pepejal, kolesterol tinggi. Okey? Jadi lemak ni bagus ke untuk kesihatan kita? Baguslah. Bagus. Sebenarnya untuk kulit, untuk organ kita, organ jantung kita, bagus. Dia jadi macam penyerap. Dia duduk di sekeliling jantung kita sebagai apa? Dia melindungi organ dalaman. Tapi yang tak bagusnya lemak ni dia boleh menyebabkan pemendapan kolesterol. Boleh menyebabkan obesiti. Okey, ini pun cikgu dah cerita minyak sawit, tolong kenal sabut, tolong kenal tempurung, tolong kenal isirung. Sabut paling banyak minyak, isirung minyak yang berkualiti. Ya. Teruk sangat lain cikgu ni keras-keras je. Suara cikgu keras-keras tak? Okey je. Enggak tu. Okey. Proses pengekstrakan minyak kelapa sawit tolong hafal boleh ST check. Boleh tak ST check? Steril, tanggal, cerna, ekstrak, turas, tulen. Okey. Okey, dalam minyak sawit dia ada lemak, dia ada vitamin E, dia ada vitamin A. Ya. Ini kegunaan lemak. Minyak sawit. Nak buat sabun, nak buat gincu, nak buat vitamin E. Okey? Ini sabun. Penghasilan sabun. Macam mana kita nak buat sabun kat lab? Dekat lab kita guna lemak, minyak sawit ke. Lepas tu kita tambah dengan alkali. Lemak, kita tambah dengan alkali, lalu terhasillah sabun dan gliserol. Nama proses untuk membuat sabun, saponifikasi. Nak buat sabun, nama proses dia saponifikasi. Okey, ini struktur molekul sabun. Ada kepala, ada ekor. Okey. Kepala suka air, maka dia akan larut dalam air. Ekor suka grease, takut air, maka dia akan larut dalam grease. Ni cikgu rasa cikgu pun dah ada cerita dah. Ni teknik pencucian. Tengok, yang cocok dia tu ekor. Yang cocok dalam grease tu ekor. Kepala akan duduk dalam air. Okey, ini sisa-sisa kelapa sawit yang kita boleh guna untuk buat benda lain. Pelepah boleh buat baja, batang pokok boleh buat perabot, tandan kosong boleh buat baja kompos. Okey, habis bab 5. Bab 6 cikgu rasa cikgu dah ceritalah ketah 2 bahagian B. Cikgu tak cerita kot. Perkara pertama, kalau cikgu nak cerita pun cikgu cerita perkara pertama, kamu kena kenal apa? Terminal dulu. Terminal bateri. Nantilah kita tengok contoh soalan. Cikgu rasa cikgu tak boleh nak go dah suara cikgu ni. Perkara pertama, kalau nampak elektrolisis, tengok terminal dulu. Yang panjang akan jadi positif, yang pendek akan jadi negatif. Yang positif akan jadi anode, yang negatif akan jadi katot. Okey, yang ni kita panggil elektrolit. Elektrolit dia akan ikut nama anode. Itu je. Okey, lepas tu lagi satu, sel ringkas. Sel kimia. Sel ringkas. Sel kimia ringkas. Mana? Ni. Ni sel kimia ringkas. Dia tak ada bateri. Macam mana kau nak kenal dia? Dia tak ada bateri. Dia ada voltmeter. Kadang-kadang dia ganti dengan mentol. Okey? Sekarang ni magnesium dengan cuprum. Mana satu akan jadi terminal positif, mana satu akan jadi terminal negatif. Ini dia dah bagi. Kalau dia tak bagi, ingat tak cikgu ajar? Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi. Logam yang dipakai sekarang magnesium dan juga cuprum. So, magnesium akan jadi terminal negatif. Logam yang duduk di atas akan jadi terminal negatif dan logam yang duduk di bawah akan jadi terminal positif. Kan betul? Lepas tu, terminal negatif ni sifat dia
menderma elektron. Okey, cikgu rasa yang tu je cikgu nak cerita tentang elektrolisis. Okey, lepas tu apa? Cahaya dan optik. Cikgu pun dah cerita. Banyak benar ceritanya. Cikgu pun dah cerita dalam kertas 2 bahagian B. Ini kanta cembung. Ini kanta cekung. Okey, cikgu recall sikit je. Okey, mari kita tengok. Kau kalau nak tahu teknik lukisan kanta cekung, kanta cembung. Okey, tengok. Cembung ni, mula-mula nombor 1, dia akan pergi straight line. Lepas tu dia akan pergi ke F depan. Sebab sifat dia tu kembung, dia akan pergi ke F depan. Lepas tu, garisan yang kedua dia akan pergi ke pusat kanta. Ingat, ini line, first line, ini second line. Ingat ni teknik untuk lukis rajah sina kanta cembung. Kalau cekung, tengok ni. Mula-mula straight, lepas itu pergi dekat F dalam sebab dia cekung. Pergi dekat dalam, tapi bahagian ni dia putus-putus, bahagian ni dia straight line, ada alur cahaya. Ini rajah sinar bagi kanta cekung. Jadi imej yang terhasil adalah di tempat persilangan. Ya. Ni. Ini sama je teknik dia. Okey. Ni peralatan optik gunanya kanta ni untuk kanta pembesar, untuk mikroskop, untuk teleskop astronomi. Yang ni. Yang ni juga cikgu dah cerita semalam. Antara aplikasi kanta. Kamera DSLR, CCTV, kamera pengintip. Okey, dan akhir sekali adalah daya dan tekanan. Akhir sekali lah. Belum. Ada 2 bab lagi. Okey. Tolong. Siapa yang tak mahir lagi pengiraan ni, tolong. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Hafal rumus ini. Ini akan jadi F1. Ini akan jadi A1. F tu maksudnya force, daya. A ni maksudnya area, luas. Ini akan jadi F2. Yang ni akan jadi A2. Mula-mula dapat soalan, kita label F1, A1, F2, A2. Lepas tu, hafal rumus ni, gantikan nilai. F1 10, F2 2. A2 2. F2 yang kita nak cari, A2 100. Okey, lepas tu apa yang kita nak buat? Kita nak F2, jadi kita pindahkan 100. Jadi 100 darab 10 per 2 sama dengan F2. Tekan kalkulator, nanti kita akan dapat nilai F2. Biasa selalu masuk dalam kertas 1. Siapa yang tak mahir, kena mula malam ni. Kena tengok soalan ni. Okey, ini adalah aplikasi prinsip Pascal. Jet hidrolik, kerusi, gunting rambut, kerusi klinik gigi, brake hidrolik. Itu antara aplikasi prinsip Pascal. Aplikasi prinsip Pascal. Semuanya yang melibatkan hidrolik. Contoh jengkaut, JCB. Itu semuanya melibatkan hidrolik. Okey, ada satu lagi iaitu Bernoulli. Ni Bernoulli. Ni Bernoulli. Ini prinsip Bernoulli. Kalau kau nampak gambarnya ini ceritanya tentang Bernoulli. Prinsip Bernoulli. Okey, prinsip Bernoulli ni senang je nak hafal. Prinsip Bernoulli ni menata apa? Prinsip Bernoulli ni apabila laju rendah, maka tekanan yang dihasilkan tinggi. Itu saja. Prinsip Bernoulli ni cerita dia tentang laju tekanan. Laju tekanan. Laju tekanan. Kalau laju tinggi, tekanan rendah. Dia songsang. Okey, cikgu ulang semula. Prinsip Bernoulli ni menceritakan tentang laju dan tekanan bendali. Apabila laju tinggi, tekanan akan jadi rendah. Ataupun sebaliknya, dia songsang, dia tak sama pendapat. Kedua-duanya tak sama pendapat lah. Konon-kononnya macam tu lah. Boleh faham tak? Ingat prinsip Bernoulli, ingat laju dan tekanan. Okey, apa aplikasi prinsip Bernoulli?
sayap kapal terbang. Penunu Bunsen, helikopter, drone dan satu lagi ni glamour kan sekarang kan. Stesen kereta api. Kereta api ni kan laju. Bila kereta api ni laju, hal laju udara dia bagaimana dengan hal laju udara dia? Bila kereta api tu laju, hal laju udara pun lajulah. Bila hal laju udara dia laju, bagaimana dengan tekanan dia? Tekanan dia rendah. Area sini pula, hal laju dia rendah. Jadi tekanan dia tinggi. Jadi kalaulah orang ni, dia berdiri di hadapan landasan, garisan kuning tu, memang dia akan tertolak ke kereta api. Sebab tu bahaya. Ya? Faham ke tidak? Tak tahulah hang ni. Faham ke tidak? Faham. Okey. Prinsip Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Prinsip Bernoulli, ingat hal laju. Ingat hal laju, ingat tekanan. Kalau hal laju tinggi, tekanan Rendah. atau sebaliknya. Okey, contoh ada satu lagi. Ini sayap kapal terbang. Ini yang kita potong lah. Dia sayap kapal terbang kan macam ni. Sekarang ni cikgu potong tepi dia. Nampak macam ni. Dia macam tu. Nampak macam tu. Okay, jadi aliran udara dia macam ni. Aliran udara akan melalui daripada sini. Okey. Soalan ni suka ditanya. Okey. Sekarang ni cikgu bagi A titik B. Okey, agaknya bahagian atas tu aliran laju ke rendah? Aliran udara di bahagian atas sayap tu agaknya laju ke rendah? Laju. Hal laju dia lajulah. Hal laju tinggi. Jadi bagaimana dengan tekanan di atas sayap? Rendah. Tekanan rendah. Okey. Hal laju di bawah sayap rendah. Jadi tekanan dia macam mana? Tinggi. Jadi hal laju rendah. Jadi bila ada perbezaan tekanan, maka akan terhasillah daya angkat. Jadi kapal terbang tu pun akan naik ke atas. Cikgu ulang semula. Takut masuk kan? Banyak ngat cikgu ni takut. Okey. Aliran udara di atas sayap kapal terbang tinggi, laju. Jadi tekanan dia rendah. Bawah ni pula aliran udara tak laju. Jadi hal laju rendah, tekanan pula tinggi. Jadi bila ada perbezaan tekanan, maka terhasillah daya angkat. Sebab tu kapal terbang terangkat. Okey, habislah. Tak habis lagi rupanya. Ada satu lagi. Satellite. Ingat tak satellite? Lemak, manis, gula, hex. Lemak, manis, gula, hex. Bertambahlah ya. Lemak, manis, gula, hex. Cikgu rasa inilah kali terakhir cikgu ngajar kamu. Okey, lemak, manis, gula, hex. Ini orbit. Leo, Mio, GSO, Gio, Hio. GSO duduk tengah. Ya. Leo, Mio, GSO, Gio, Hio. Lemak, manis, gula, hex. Yang paling dekat dengan bumi nama dia Leo. Ya. Yang paling jauh daripada bumi nama dia Hio. Okey, lepas itu yang sama dengan garisan khatulistiwa bumi kita nama dia Geo. Ingat geografi. Ingat khatulistiwa. Dia akan kata satah orbit pada satah khatulistiwa. Maknanya sama. Orbit dia sama dengan satah khatulistiwa bumi kita ialah Geo. Yang condong sikit GSO. Condong. Ni condong. Ni condong. Dia condong GSO. Yang sama satah pada satah khatulistiwa geografi. Geo. Okey. Lepas tu apa lagi yang nak kena hafal? Ni. Yang dekat dengan bumi nama dia perigi. Yang jauh daripada bumi nama dia apogee. Ingat, perigi dekat dengan bumi, apogee jauh daripada bumi. Ni mungkin akan masuk kot ke satu. Mana tahu? Okey, lepas itu apa lagi yang kita nak tahu ni?
Okey. Ada dua cara kita nak pindah satelit. Yang pertama pindah secara terus ke orbit. Satu lagi pindah Hoffman. Hoffman tu maksudnya dia pusing dulu satu kali, lepas tu dia baru dia lajak. Dia macam tu. Hoffman ni tu Hoffman. Okey. Ini terus trajectory ni daripada bumi masuk terus orbit. Macam mana nak ingat? Boleh tak ingat ni? Kalau daripada bumi terus ke orbit, kita panggil pindah secara terus. Tapi kalau dia main musing dulu, musing dulu, lepas tu baru masuk ke orbit, ini kita panggil Hoffman. Okey, lepas tu kena tahu pelancar ada dua jenis, satu ELV, satu RLV. Ini tengok soalan Terengganu, tak silap cikgu ada keluar ni. Okey. ELV ni bentuk macam roket. Kalau RLV ni nampak bentuk dia macam ada pesawat di situ. Macam mana kita nak bezakan ELV dengan RLV? RLV ni macam dia ada pesawat pejuang kat situ. RLV ni hafal nama dia je. RLV, ELV. ELV, RLV. Tak perlu hafal nama penuh. Yang boleh digunakan berkali-kali adalah RLV. Maksudnya dia reusable. R tu maksudnya reusable. Boleh guna banyak kali. Tapi kalau ELV ni, boleh lancar sekali je. Lepas tu tak boleh guna pakai dah. Okey. Ni ISS. Ini keadaan sifar graviti. Sifar graviti maksudnya tak ada daya graviti. Okey, apakah kesan pesat perkembangan teknologi angkasa lepas? Ada kesan baik, ada kesan buruk. Kesan baiknya, bila kita terlalu banyak sangat pergi ke angkasa lepas, akan terhasillah bahan buangan di angkasa lepas. Yang kita panggil space junk. Ya, space junk ni bahaya tak? Dia bahaya, serpihan-serpihan dia tu sebenarnya dia boleh mengganggu angkasa lepas. Silap-silap dia boleh berlanggar dengan satelit ke kan. Okey, satu lagi bagusnya dia dapat meningkatkan aktiviti R&D, research and development. Okey lagi. Dan yang terakhir sekali. Okey, sistem GPS. Ini pun antara yang glamour. Kamu kena tahu apa fungsi sistem GPS. Kita tahu GPS tu apa, tapi bila nak jawab soalan, kita blur sekejap. Apa nak cakap? Aku tahu GPS tu tahu, tapi nak cakap apa? Okay, GPS tu sebenarnya dia bagi tahu apa kat kita. Dia beri maklumat tentang lokasi dan dia juga memberi maklumat tentang masa. Okey, so kalau soalan tanya, apakah kepentingan GPS? Memberi maklumat tentang lokasi dan memberi maklumat tentang masa. Boleh ingat tak? Cuba angkat tangan. Boleh ingat tak? Okey, bagus. Okey, GPS ada 3 segmen. Kena ingat, GPS kan ada 3 huruf. Jadi ada 3 segmen. Yang pertama kita panggil segmen angkasa. Segmen angkasa. Yang kedua, segmen kawalan. Kawalan. Dan segmen yang ketiga, segmen pengguna. Ada 3. Cikgu ulang semula, nama pun GPS ada 3 huruf. Dia ada 3 segmen. Segmen angkasa duduk dekat angkasa. Segmen kawalan dia duduk dekat bumi. Segmen pengguna dia duduk di tangan kita. Phone kita kan ada Waze, ada Maps, Google Maps. Maknanya segmen kawalan tu dia duduk di tangan kita lah. Kita ni sebagai pengguna. Jadi apa lagi nak cerita? Okey, inilah kegunaan dia. Food Panda, Grab, semua guna GPS. Okey, so aplikasi GPS, Google Maps dan Waze. Habis. Ada apa-apa nak tanya tak? Mak kau lama juga kelas kita ni. 1 jam 43. Ada nak tanya apa-apa tak? Cepatlah. Untuk terakhir kalinya. Cikgu nak tanya yang kertas 2. Sekejap.
Yang kalau kertas 2 kan, satu pemerhatian dengan faktor yang diperhati tu sama je kan? Dia ambil daripada jadual tu kan? Ini kertas 2 bahagian A. Ah, Okey, kertas 2 bahagian A. Contoh apa? Faktor yang diperhatikan. Okey, kalau faktor yang diperhatikan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Kalau pemerhatian, kita kena bandingkan kedua-dua hasil PB. Faham tak? Contoh ni jadual kita. Kalau soalan tanya, faktor yang diperhatikan, kita ambil tajuk ni je. Faktor yang diperhatikan, kita ambil tajuk ni sahaja. Faktor yang diperhatikan adalah PB. Tapi kalau soalan tanya pemerhatian, mana hilangnya? Okey, pemerhatian kita guna sistem nombor yang cikgu ajar. 1, 2, 3, 4, 5. Itu pemerhatian. Okey, boleh tak? Pemerhatian ni maksudnya kita bezakan. Bezakan dua hasil yang kita ada. Boleh tak Alia? boleh. Okey, ada apa lagi nak tanya? Sebelum cikgu menyampaikan azimat-azimat terakhir. Saya nak kenal hal laju dengan tekanan. Hal laju dengan tekanan. Okey. Kalau tiup venturi, paling senang nak nampak tiup venturi tu tadilah. Tiup venturi tadi, tekanan boleh dilihat daripada paras air. Ingat paras. Paras for pressure. Ya, ingat paras air, ingat pressure. Jadi kalau kita nak kenal tekanan, kita tengok paras air. Kalau paras airnya rendah, maka pressure pun rendah. Kalau paras air tinggi, so pressure-nya tinggi. Okey, hal laju pula macam mana? Hal laju tak ada masalah. Hal laju kita songsangkan dia. Kalau tekanan tinggi, hal laju rendah. V ni velocity cikgu short formkan dia. Kalau P rendah, velocity akan jadi tinggi. Boleh? Boleh tak, Mar? Kalau di tube venturi lah, cikgu rasa paling jelas di tube venturi lah. Kalau sayap kapal terbang tak nampak. Kalau sayap kapal terbang, kita boleh nampak pada aliran udara tu. Biasanya bahagian atas sayap memang laju. Udara dia memang laju bahagian atas sayap. Tak percaya cuba kalau tebuk bumbung kereta. Adam tebuk bumbung kereta ni. Adam tu tebuk. Dah tebuk, cuba ulur kepala dekat atas kereta berjalan. Udara laju tak? Udara laju kan? Tapi kalau udara di bawah enjin kereta, dia tak laju. Macam mana cara nak membezakannya? Kita kena tahu bahagian atas memang aliran udara laju. Bila aliran udara laju, maksudnya hal laju tinggi. Bila hal laju tinggi, automatik tekanan akan jadi rendah. Biasanya dia tak akan jadi kedua-dua aliran udara laju lah. Tak mungkin. Tak mungkin untuk sayap kapal terbang. Di bawah hal laju rendah, so tekanan akan jadi tinggi. Macam tu. Boleh tak, Ma? Boleh. Okey. Lagi? Ada lagi nak tanya? Tak ada dah. Betul tak ada dah? Okey, kalau tak ada cikgu tutup lah ya. Okey, dengan baik-baik esok. Esok ni kalkulator pensel 2B, tolong pastikan kau korek pensel tu. Korek jangan guna lubang hidung. Korek pakai penggorek. Mana penggorek? Aku nak tunjuk kau lah, tak tahu penggorek. Pakai pensel 2B yang kau memang asah bagi tajam. Pembaris jangan lupa bawa pemadam pen. Okey? Sebab pensel tu nak lukis graf. Ingat pesan cikgu, tolong ingat. Kalau graf bentuk dia macam ni, bentuk dia macam ni. Ini graf. Kalau histogram, kalau bar, kalau palang, bentuk bangunan. Tolong. Banyak calon hilang markah sebab kesilapan kecil ni. Okey? Nak lukis graf pakai pensel. Okey, lepas itu soalan kertas 1, jawapan memang dah ada. Tunggu kamu je pilih. Tolong jawab dengan tenang.
Relax. Fikir panjang lah nak jawab. Nak tembak tu biar tembak kena lah orang kata. Ya. Tolonglah. Cikgu merayu sangat. All out. Maksudnya. Jangan malah. Asah. Tolong jangan macam tu. Tolonglah. Sampailah 1 jam 15 minit tu. Cubalah sedaya upaya. Gunakan ruang yang ada. Okey. Lepas tu kertas 2 bahagian A. Kertas 2 bahagian A. Jawapan memang dah ada pada soalan. Untuk 5G. Tolong fokus hipotesis. Tolong fokus pemboleh ubah. Pemerhatian. Lukis graf. Dan apa tu? Aplikasi. Untuk inference dan DSO. Nak jawab boleh. Tak jawab pun. Cikgu rasa cuba-cubalah jawab. Okay? Tapi pastikan bahagian yang ni dulu. Tolong jawapan bagi cantik. Untuk 5A. Cikgu harap dapat menjawab ke semua soalan dalam bahagian A. Okay? Bahagian A dan bahagian B tolong jawab. Kalau dia minta 1 bagi 1. Kalau dia minta 2 bagi 2. Kau jangan ramah, kau jangan pemurah, kau jangan nak mesra alam. Tapi kalau bahagian C tak apa. Bahagian C, esei tu tulislah selagi mana ada kau boleh menulis. Yang salah kau jangan padam. Dah, okey. Okey, cikgu doakan semua berjaya. Kejayaan anak-anak 5A, kejayaan anak-anak 5G adalah kejayaan cikgu. Ya, cikgu bangga dapat mengajar calon KSSM. Pioneer, perintis KSSM. Cikgu sangat bangga. Okey, itu sahaja daripada cikgu. InsyaAllah jumpa nanti masa ambil result SPM. Okey? Cikgu, semoga cikgu kuat cikgu. Ya, insyaAllah. Ya. InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Okey. Sama. Sama. Okey. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Kepada yang saya tidak mengenali, sila buka kamera. Kita tak tangkap gambar lagi kan? Kita tangkap gambar lah kau. Tolong bagi sini. Macam mana nak buka Aduh. kamera cikgu? Gelap lah. Buka kamera. Beria tu Adam beria lah. Teruk Adam. Okey. Apa barang 3-2 ha? 2-0. Hello guys. Dam. Adam kenapa macam itu dah? Dah tangkap tu. Aduh, sombong. Siapa nak tangkap? Alif tu apa tu, tidur ke saja ada dekat situ tu? Tidur. Dia tidur. Masak betul. Cikgu, terima kasih. Okey, sama. Bye. Okey, bye. Bye, Okey, Go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye go. Bye. Terima kasih. Alright. Saja keluar mata. Manjale. Okey, bye. Adik. Adik. Lena kau tidur late, tak ada apa-apa lagi kau dah tidur. Bye.